Assalamualaikum murid-murid tahun 6 Ibnu Khaldun. Apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam PDPR Pendidikan Jasmani untuk hari ini, hari Jumaat 21 Mei 2021. Baiklah, untuk tajuk Pendidikan Jasmani yang akan kita belajar pada hari ini, kita akan sama-sama melihat tajuk di bawah tema unit 3 iaitu unit Aneka Sukan. Jika ingin merujuk dalam buku teks, bermula daripada muka surat 15 hingga 38, tapi cikgu lebih fokus kepada tajuk penangkis hebat. Murid-murid boleh lihat dalam unit 3 di bawah tema Aneka Sukan, tajuknya penangkis hebat. Objektif PDPR kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan badminton dengan lakuan yang betul. Standard kandungan 1.7 berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 1.7.1 melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan. Baik, kita lihat sama-sama cerita tentang penangkis hebat ini. Okey, cikgu baca. Sambil-sambil itu murid-murid juga boleh cuba mengikut bacaan cikgu dengan merujuk kepada buku teksnya. Siti Rohani memulakan permainan tangkas-tangkis dengan melakukan servis bawah untuk menghantar bulu tangkis ke gelanggang pasukan lawan. Irene pula melakukan pukulan kilas dengan menghantar bulu tangkis hampir di atas jaring. Ashraf dan Paul membalas pukulan tersebut dengan pelbagai kemahiran seperti pukulan hadapan, pukulan kilas, lob dan smashy. Setiap kumpulan berusaha bersungguh-sungguh untuk memenangi permainan ini. Okey, ini adalah dilakukan yang dicadangkan di dalam buku teks, tapi memandangkan keadaan semasa kita tidak dapat laksanakanlah secara praktikal. Tapi secara teori kita cuma boleh tahu yang mana dalam buku teks ini menceritakan adanya aktiviti yang melibatkan murid Siti Rohani, Irene, Ashraf dan Paul yang melakukan servis, melakukan membalas pukulan dalam kemahiran badminton ya. Okey, kita lihat gambar yang ada di dalam buku teks kamu. Okey, kita lihat sama-sama dialog yang pertama. Pukulan yang kuat menghasilkan jarak sasaran yang jauh. Dialog yang kedua. Kontak bulu tangkis semasa berada di kepala. Okey, ini yang kedua. Yang kedua ni, apabila yang pertama ni membuat servis atau pukulan, jadi orang yang kedua ini akan mengangkat raketnya ke atas dan memastikan bulu tangkis ketika sampai di atas kepala, kontak bulu tangkis ni perlu berada di hadapan raket badminton untuk kita membalas pukulan. Okey, yang ketiga, kontak bulu tangkis di tengah permukaan raket. Okey, kontak bulu tangkis di tengah permukaan raket ini bertujuan untuk mengambil ataupun membalas atau mengambil pukulan, menerima pukulan daripada nombor 2 tadi dengan cara memusingkan raket dengan menghulurkan tangan ke hadapan untuk memastikan kontak bulu tangkis di tengah-tengah permukaan raket. Tujuannya untuk kita dapat membalas kembali pukulan ke arah gelanggang lawan. Manakala situasi yang keempat, saya perlu tangkas bergerak mengikut arah pergerakan bola dan situasi yang sesuai. Okey, mengapa yang nombor 4 ni perlu tangkas? Sebab nombor 4 ni dia akan berusaha untuk mematikan servis daripada bola ataupun bulu tangkis yang dihantar oleh pemain di nombor yang ketiga ini. Okey, inilah dipanggil sebagai permainan tangkas-tangkis. Jadi kalau murid-murid ada peralatan yang bersesuaian, boleh cuba lakukan di rumah. Okey, sebelum tu kita tengok ya, dia ada panduan keselamatan. Pastikan peralatan berkeadaan baik, lantai tidak licin dan ruang tempat bermain cukup luas. Jadi untuk situasi COVID-19 sekarang ni, jadi kalau murid-murid nak cuba lakukan aksi ni, pastikan dalam bilangan yang tidak ramai, jarak yang sesuai ya, untuk kita patuhi SOP semasa dan boleh lakukan bersama dengan adik-beradik di rumah lah, tidak perlu melibatkan orang lain. Okey, untuk tugasan pada hari ini, pendidikan jasmani, jika murid-murid mempunyai peralatan yang cukup seperti raket badminton dan juga bulu tangkis, apa yang cikgu perlukan ialah cikgu nak murid-murid cuba lakukan aksi kontak bulu tangkis di tengah permukaan raket. Maksudnya apabila kita buat servis, bagaimana kita sebagai penerima bola untuk mengambil bola di atas
dengan menggunakan aksi kontak bulu tangkis di tengah permukaan raket. Okey, seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Okey, kemudian yang kedua, apabila kita menerima bulu tangkis daripada pihak lawan dengan keadaan melakukan aksi kontak bulu tangkis semasa berada di atas kepala. Okey, yang tadi tu di tengah permukaan raket. Yang kedua ialah bulu tangkis semasa berada di atas kepala. Jadi ada dua keadaan di sinilah. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Okey, yang ini, yang nombor 3 ni, kontak bulu tangkis di tengah permukaan raket. Yang ni permukaan raket. Okey, yang nombor 2 ni, kontak bulu tangkis semasa berada di atas kepala. Jadi inilah kedua-dua kontak yang perlu kamu faham dan tahu. Jadi jika ada kemudahan dan peralatan lengkap, kamu boleh ambil gambar, tak perlu ambil video, ambil gambar saja. WhatsApp kepada cikgu gambar kamu sewaktu melakukan aksi kontak bulu tangkis di tengah permukaan raket dan juga aksi kontak bulu tangkis semasa berada di atas kepala. Tetapi sekiranya tidak mempunyai peralatan untuk melakukan aksi-aksi seperti di atas, cukup memadai sekadar kamu faham berkaitan dengan dua kontak di atas. Itu sahajalah sedikit penerangan tentang PDPR kita pada hari ini. Jadi cikgu harap jika ada kelapangan ataupun dalam waktu yang sesuai, murid boleh cuba untuk lakukan aksi ini. Jika diberi kesempatan, insyaAllah jika reda COVID-19, kita akan cuba lakukan secara praktikal. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.